Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini saya tunjukkan bagaimana cara untuk kita pasang speaker cover ni. Okey, saya beli di Shopee, yang ni agak murah berbanding yang original spec. Okey. Saya pilih yang ni, kemasan dia saya tengok agak nipis dan memang dia memang kemas lah berbanding cover apa ni, aftermarket cover yang lain. Okey. So sebelum kita pasang ni, apa yang perlu kita buat? Kita buat penanda dahulu. Okey. Dalam video ni saya tunjukkan saya buat beberapa tanda. Antaranya tanda pertama yang paling luar, kemudian penanda di dalam. Okey. Okey, kita kena letak macam ni dulu. Kita aim betulkah tidak kedudukan dia ni di tengah-tengah. Okey, kita kena letakkan di tengah macam ni. Macam mata penanda kan? Alamak. Freemason kan ni. Okay. Alright, John. Sebenarnya ada tempat-tempat yang best di mana senang kita pasang skru. Okay. Tapi nantilah di ujung video ni, insya-Allah kalau sempat saya akan sembang sedikit pasal tu. Okay. Selepas kita dapat kedudukan yang tepat, kedudukan yang sepatutnya, bolehlah kita buat penanda. Saya gunakan apa ni, bukan permanent lah, marker. Okey, supaya senang kita tanggalkan nanti. Okey, nampak ada tanda di sana yang saya sudah buat. Okey, ini adalah rujukan pertama kita, contoh. Kemudian kita letakkan lagi circle, okey, outer circle ni, ataupun ialah ring. Okey. Kita buat penanda di dalam lagi. Ini penanda dalam. Yang ni kita akan kita akan potong sepenuhnya tanda ni. Okey. Baik daripada outer skin sampailah ke plastik putih di dalam tu. Kalau kereta Wira Satria yang menggunakan panel door macam ni, okey, agak terbaik sebab panel pintu yang macam ni dia sebenarnya sound damper. Jadi kita tidak perlukan sound damper yang tebal-tebal sebab dia sudah ada ciri istimewa, iaitu sound damper. Okey, tidak seperti kereta-kereta moden seperti hari ini. Okey, dia plastik, nipis dan sangat keras. Yang tu dia akan dia akan pantulkan semula bunyi. Dia tidak soundproof. Okey, dia tidak sound damp. Kemudian kita buat circle lagi, kita buat penanda lagi macam ni. Ni outer marking lah. Okey, yang ni kita tidak potong habis. Okey, setakat outer skin saja. Okey, agak tidak cun tapi tidak mengapa, sekurang-kurangnya kita sudah dapat panduan. Okey, maknanya kita tidak boleh potong lebih daripada garisan outer mark ni. Okey. Selepas tu kita gunakan pisau lipat yang macam ni, okey, yang kecil lah macam ni supaya kita senang buat hirisan melingkar macam ni. Susahnya mau sebut, okey. Kalau yang besar tu kita susah sikit buat selekoh. Buat corner, potong corner, macam tu. Macam mana mau terangkan. Tapi okey, saya sarankan gunalah pisau lipat yang apa ni? Yang kecil macam ni. Senang kita buat, senang kita potong. Potong perlahan-lahan, okey, jangan tarik terlampau kuat, okey, jangan tekan terlampau dalam. Takut nanti kita over budget macam tu kan. Nanti akan merosakkan bahagian yang lain. Okey, selepas kita sudah hiris keseluruhan garisan tadi, kita bolehlah tanggalkan outer skin ni. Ini saya buat sopan-sopan lah. Biasalah depan video kan. Kalau tidak depan video, tarik je macam tu. Tapi saya rasa agak lambat lah kalau buat macam tu kan. Tapi kalau dia sudah terangkat macam ni, kita bolehlah, ataupun tertanggal sedikit macam tu kan, ada bukaan sedikit, kita boleh koyakkan terus. Kemudian kita tanggalkan sponge ni. Okey.
Sebenarnya tidak payah tanggalkan pun boleh, tetapi disebabkan saya buat video ni, maka saya tunjukkanlah, okey, supaya senang saya tunjukkan step yang seterusnya. Yang tu lagi penting. Sebenarnya kalau ada skala apa tu ialah mata pemotong yang lebih sesuai, boleh, tidak payah gunakan pisau ni. Tetapi maksud saya buat video ni, saya gunakan tools yang ada. Okey, tidaklah semestinya bila kita buat suatu kerja tu kena beli special tools kan. Okey. Special tools ni bolehlah kita beli kalau bisnes kita memang buat pasang speaker cover ni kan. Tetapi saya tidak belilah, sebab kalau saya beli pun saya akan pakai sekali saja tools tu dan saya tidak akan guna lagi sampai bila-bila. Okey, inilah hasil selepas kita tanggalkan sponge tadi. Okey, dan seterusnya, okey, apa yang kita perlu buat, kita perlu hiris lagi semula garisan yang kita sudah buat tadi di atas lapisan putih ni. Okey. Kita dalamkan lagi hirisan yang kita sudah buat pertama tadi. Sebab yang pertama tadi itu memang tidak akan dalam. Okey, sebab kita potong surface saja kan. Okey, lepas tu kita akan potong sanding 45 degree. Okey, garisan yang kita sudah buat tadi. Tujuan kita hiris sanding macam ni supaya kita dapat nipiskan bahagian yang akan kita tebuk. Kalau kita tidak buat macam ni, pisau tu dia tidak akan boleh menghiris lebih dalam lagi. Tapi yang ni saya sarankan kalau anda baru belajar buat kerja-kerja macam ni, kena hati-hatilah, okey? Tangan kena lembut, kena ringan. Jadi bagi yang sudah biasa buat tukang-tukang macam ni, saya rasa tidak ada masalah lah. Okey, tangan pun sudah ringan. Okey, ini dia kesan hasil garisan sanding tadi. Okey, kita sudah dapat buang bahagian yang kita sudah larik. Lepas tu kita ulang lagi proses yang sama. Okay, saya ingat sekurang-kurangnya kita perlu buat garisan, kita perlu ulang step ni sehingga 3 kali. Tapi kalau kita hiris dalam, okay, kita hiris kuat dan berhati-hati, mungkin kita perlu lakukan step ni hanya 2 kali. Dan kita sudah boleh tebuk lubang. Sebenarnya tidak lama pun buat tebuk speaker cover ni. Okay, kalau buat betul-betul, maksud saya buat tanpa saya record video sekarang ni, mungkin dalam 10 minit macam tu settle. Okay. Tapi saya buat record video, paksalah buat slow-slow. Alright. Kita sudah tebuk dengan jayanya. Alhamdulillah. Okay, itulah dia. Benda yang kita tidak perlukan lagi, kita boleh letak di tepi. Kita boleh kemaskanlah, okay, bahagian yang tidak berapa kemas tu. Kadang-kadang ada lebihan yang tidak berapa elok potongannya, jadi kita kemaskan. Plastik ini memang sangat, bukan sangat lah, tapi agak lembut. Okay, agak lembut. Dan kita potong outer skin untuk wire mesh tadi, supaya kita boleh letakkan wire mesh tadi betul-betul ikut garisan dan fit. Okey. Nampak cun? Alhamdulillah. Dan tiba masa kita lekatkan. Okey, dan kita perlu carilah kedudukan yang sesuai. Plastik ring ni dia lembut dan dia mudah dibentuk. Okey, selepas kita dapat kedudukan yang kita rasa agak sesuai, kita bolehlah ikatkan skru. Kemudian yang kalau adalah yang melangap-langap gini ni, kita boleh panaskan menggunakan heat gun, kemudian kita tekan. Kain yang ada tu kita basahkan dulu, okey. Bila plastik tu sudah panas,
kemudian kita tekan dengan kain lembap nih. Kain ini tujuannya bukan saja kita gunakan untuk menekan, tapi juga untuk melapisi permukaan outer skin tu, okay, supaya tidak rosak sebabkan haba yang panas daripada heat gun. Kita buat proses ni sehingga ruangan tu agak rapat, okay, tiada lagi melangap-langap. Dan inilah dia hasil kerja kita. Okay, alhamdulillah kemas. Okay, nanti kita ganti skru tu dengan skru hitam. Okay, boleh tidak?